sikit. Assalamualaikum dan juga salam satu Malaysia. Bersua kita sekali lagi dalam rancangan Anjung Bistari. Dan untuk minggu ini, Anjung Bistari bersiaran di Felda Wilayah Segamat di Johor. Tapi sekarang ini saya berada di Felda Ulu Penggeli dan sebentar saya lagi saya akan pergi ke Felda Bukit Tongkat dan juga Felda Ulu Belitung. Kalau anda nak tahu, Felda Ulu Belitung pernah memenangi anugerah keceriaan kampung Felda pada tahun 2009. Kalau anda nak tahu macam mana Felda itu boleh dapat RM1 juta, pastikan anda bersama dengan saya sampai ke akhir rancangan nanti. Felda Wilayah Segamat berkeluasan 46,548.49 hektar merangkumi 6 daerah di Johor dan 2 di Melaka. Di samping itu, ia mempunyai 33 rancangan di bawah urusan pentadbirannya dan 5 rancangan terletak di negeri Melaka. Jumlah keseluruhan peneroka ialah 11,420 orang di mana peneroka rancangan sawit seramai 8,101 orang dan peneroka rancangan getah seramai 3,319 orang. Kali ini, gugusan Felda yang menjadi tumpuan adalah gugusan Belitung yang merangkumi Felda Ulu Belitung, Felda Bukit Tongkat dan Felda Ulu Penggeli. Masing-masing mempunyai keunikan dan keistimewaannya yang tersendiri. Contohnya, Felda Ulu Belitung pernah memenangi anugerah keceriaan kampung Felda AKKF 2009 yang menawarkan hadiah sebanyak RM1 juta. Antara penyumbang kejayaannya adalah disebabkan kawasan perniagaannya yang tersusun dan teratur serta bersih di samping persekitaran lanskap keseluruhan Felda Ulu Belitung yang cantik dan menarik. Demi memastikan kebajikan dan segala permasalahan peneroka dapat ditangani dengan baik, kepimpinan yang mantap dan aktif amat diperlukan dalam sesebuah komuniti. Maka Jawatankuasa Kemajuan Rancangan JKKR dan Gerakan Persatuan Wanita GPW Felda Ulu Belitung sering mengadakan mesyuarat bulanan bagi membincang serta mengatasi segala permasalahan setempat. Antara masalah-masalah yang sering diperbincangkan adalah masalah peneroka dan juga ladang. Mesyuarat JKKR dan GPW ini dipengerusikan oleh Haji Muhammad Din Lazim selaku pengurus Felda Ulu Belitung serta dibantu oleh ahli-ahli jawatankuasa JKKR dan GPW seramai 50 orang keseluruhannya. Ternyata dengan sistem pengurusan dan pentadbiran yang teratur membolehkan mereka bekerja seiringan dalam memastikan nasib peneroka Felda dan masalah-masalah ladang terbela sepanjang masa. Cantiknya rumah ni. Sekarang ni saya berada di rumah Haji Amir. Haji Amir ni merupakan salah seorang peneroka yang berjaya dekat sini. Haji Amir ni dia bukan saja bekerja sebagai peneroka, tapi beliau mempunyai sebuah perniagaan. Perniagaan apa? Jom kita tanya Haji Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mewujudkan rumahku syurgaku bukanlah satu kerja yang mudah. Namun ia tidak mustahil bagi keluarga Tuan Haji Amir Atan. Hasil perancangan hidup dengan Puan Hajah Salbiah Denan, mereka bukan sahaja dikurniakan 6 orang cahaya mata yang berjaya dalam bidang masing-masing, bahkan mempunyai kediaman yang indah hingga diangkat sebagai rumah contoh di Felda Ulu Belitung. Dan rumah ni difahamkan pernah memenangi rumah indah, betul? Dia saya rasa macam tu lah, peringkat wilayah Segamat Peringkat wilayah Segamat. Dan pernah pergi ke peringkat kebangsaan. Memang betul lah, memang tak syak lagi lah. Memang saya tengok memang cantik lah. Saya rasa dalam tahun 2005 atau 2006.
Kesemua nikmat yang diperolehi ini tidak datang dengan bergolek. Haji Amir berusaha keras untuk mengecapi apa yang dimilikinya hari ini dan dinikmati bersama sekeluarga. Sebenarnya Haji ni sebagai peneroka dan saya difahamkan Haji bukan sebagai seorang peneroka je. Haji ada buat kerja lain, kerja sampingan. Kerja apa tu? Inilah yang bertuahnya duduk di rancangan Felda. Selain daripada kita mendapatkan hasil daripada apa yang telah Felda anugerahkan kepada kita, iaitu 10 ekar kawasan sawit dan kawasan perumahan macam ni, Felda juga menyediakan kepada kita kawasan perniagaan jika kita berniaga. Jadi saya mengambil kesempatan di situ untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan dan bidang saya sejak dari muda lagi dalam bengkel motosikal. Jadi saya ambil kesempatan di situ untuk mengembangkan perniagaan saya dengan menjual motosikal, di samping menjual alat ganti dan juga memperbaiki motosikal dan juga di samping itu saya juga ada menjual insurans dan urusan khidmat JPJ bersama-sama dengan dalam syarikat saya itu. Aktiviti kemasyarakatan menjadi agenda utama bagi peneroka di Felda Ulu Belitung, terutamanya ketika bulan Ramadan Al-Mubarak. Bertempat di Surau Felda Ulu Belitung, berlangsungnya Majlis Khatam Al-Quran yang diadakan setahun sekali. Majlis ini dianjurkan secara kerjasama antara Gerakan Persatuan Wanita GPW Ulu Belitung dan Jawatankuasa Surau Terbabit. Untuk majlis kali ini, seramai 20 orang peserta daripada 150 hadirin akan mengalunkan ayat-ayat suci kalam Allah. Perjalanan saya di Felda Ulu Belitung diteruskan ke sebuah perusahaan Bumiputra yang memproses, menjual dan mengedar barangan basah dan kering serta berasaskan bijirin seperti tahu, mi dan air soya. Syarikat UB Food Manufactory yang diusahakan oleh Encik Kasien Kasan bermula dengan langkah kecil pada 18 tahun yang lalu. Hasilnya kini syarikat beliau merupakan antara pembekal mi kuning, air soya dan tahu utama di sekitar Bandar Keluang dan juga Johor Bahru. Beliau dibantu oleh 7 orang pekerja dalam menghasilkan mi, air soya dan tahu serta serentak di bawah satu bumbung. Wah, tadi saya datang sini saya ingat ini rumah. Kan? Tengok macam rumah, rupanya kilang. Dah berapa lama dah awak buat mi kat sini? Saya mula bikin ni dalam bulannya tak ingat lah. Tahunnya 92. Tahun 92. Memang kat sini lah. Dekat sini lah. Gunakan tepung 5 kilo. Gunakan mesin kadipap tu yang mesin tu. Tiga mesin. Satu nampaknya ada sambutan dari masyarakat ni. Alhamdulillah kita minta bantuan Felda tu, saya pun bantu 10,000. Apa bantuan Felda tu? Dia dari segi mesin lah? Mesin. Satu mesin tu 10,000. Dah tu kita sambutan alhamdulillah. Kita nampak mesin tu tak boleh menampung. Kita belilah sendiri mesin berharga 50,000 ni dah. Oh, beli sendiri 50,000. Yang 50,000 tu memang simpanan sendiri ataupun pinjaman? Saya ada pinjaman separuh, ada pinjaman sikit lah. Untuk menghasilkan mi kuning, antara ramuan yang digunakan adalah tepung gandum yang dicampur dengan pewarna yang diluluskan penggunaannya. Campuran tepung yang telah diuli menggunakan mesin sehingga terbentuk menjadi kepingan beku sebelum dipotong dan dicuci dengan air panas. Setelah dicuci, mi kuning akan diasingkan untuk pembungkusan. Bagi penghasilan tauhu dan air soya pula, kacang soya akan direndam terlebih dahulu selama 4 jam sebelum dikisar dan dimasak menggunakan mesin. Untuk menghasilkan tauhu, kacang soya tadi harus dibekukan terlebih dahulu sebelum dituangkan ke dalam acuannya untuk dimampatkan sebelum menjadi tauhu, manakala untuk air soya pula, kacang soya yang telah diproses tidak perlu dibekukan. Harga pasaran bagi mi kuning adalah RM2 sekilo, sementara air soya pula dijual dengan harga RM1 sebungkus, manakala tauhu berharga 28 sen sekeping. Kepada mereka yang berminat, silalah hubungi UB Food Manufactory di talian 07 786 3542.
Aktiviti kebudayaan merupakan teras utama masyarakat peneroka di Felda Bukit Tongkat. Salah satu kebudayaan masyarakat Johor yang begitu popular ialah tarian zapin. Di sini terdapat sebuah kumpulan yang dikenali sebagai Kumpulan Zapin Sanggar Mustika yang pernah merangkul tempat ketiga bagi pertandingan zapin etnik kreatif peringkat negeri 2010. Kumpulan ini sering mengadakan persembahan di sekitar daerah Keluang, terutamanya di majlis-majlis keramaian dan juga majlis rasmi. Baik, tadi kita dah tengok macam mana adik-adik ni menari zapin kan? Sekarang ni kita tanya dengan cikgu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesti mi cikgu dia betul tak? Mana dulu? Cikgu apa nak panggil ni? Cik Zuria. Cik Zuria, panggil Ju lah. Jadi Sanggar Mustika ni memang 6 orang ataupun ada lain-lain ahli? Dia ada lagi 2. Tapi setakat hari ni saya ambil 6 orang sebab ada satu tu dia ada percubaan SPM. Satu lagi dia tak dapat adil lah, dia tarik diri. Jadi Sanggar Mustika ni memang rata-rata berusia lingkungan berapa ni dia orang? 15 tahun. 15 hingga 17 tahun lah. 15 hingga 17 tahun lah. Memang tak ada lah macam orang dewasa, tak ada lah. Setakat ni tak ada lah. Macam mana dari segi pengambilan pelajar-pelajar ni? Kita macam kita ambil dia punya bakat lah. Kita cari bakat. Macam mana boleh congkil bakat dia orang ni? Daripada sekolah-sekolah. Macam kita ada buat persembahan, kita tengok lah. Kalau mana tengok bakat dia boleh diketengahkan, kita bawa lah persembahan Felda ke, luar ke. Kita ambil daripada situ lah. Cakap mengenai persembahan, ada tak persembahan paling jauh pernah buat dekat mana ni? Baru-baru ni kita ada pergi rakan Johor FM, RTM punya anjuran jugalah dekat RTM Johor. RTM Johor. Saya tengok belakang ni ada kuda kepang. Kuda kepang pun cikgu ajar ke? Tak, kuda kepang kan? Orang lain. Orang lain. Tapi peneroka Felda Bukit Tongkat. Peneroka jugalah. Tak apalah, saya pergi tengok kuda kepang pula. Okey. Assalamualaikum semua. Semoga berjaya ya adik-adik. Bagi masyarakat Johor, terasa tidak lengkap jika tiada persembahan tarian kuda kepang di mana ia sering dikaitkan mempunyai hubungan dengan semangat halus suatu masa dahulu. Namun dengan perkembangan ajaran Islam, tarian ini telah diolah ceritanya menggambarkan 9 orang pahlawan Jawa yang menaiki kuda pergi berperang untuk menegakkan syiar Islam. Di Felda Bukit Tongkat, sebuah kumpulan yang dikenali sebagai Dino Putra daerah Keluang sering mengadakan persembahan di majlis-majlis keramaian di sekitar daerah Keluang. Bersama dengan saya sekarang adalah Abadin. Abadin merupakan wakil kumpulan kuda kepang apa ni? Dino Putra. Dino Putra. Dino Putra ni dah berapa lama dah ditemukan? Lebih kurang dalam tahun 88. Dah lama tu, 22 tahun. Dah dekat 22 tahun lah. Ada berapa orang ahli ni? Lebih kurang dah 50 ahli lah. 50 ahli. Untuk sesi persembahan, seramai 5 orang pemuzik digunakan berserta dengan 9 orang penari berkuda kepang diketuai oleh seorang danyang yang akan memimpin dan menentukan rentak tarian yang bakal dipersembahkan. Untuk mencantikkan lagi persembahan, alunan muzik gamelan akan dimainkan oleh pemuzik menggunakan peralatan tradisional seperti angklung, gong, rebana dan juga gong kecil. Era ledakan teknologi maklumat masa kini memaksa kita tidak dapat lari dari penggunaan internet dan juga peralatan berkomputer. Menyedari ilmu teknologi maklumat amat bernilai harganya untuk generasi akan datang, maka kerajaan mencetuskan idea untuk penubuhan pusat jalur lebar agar dapat dimanfaati oleh semua pihak. Pusat Jalur Lebar Komuniti PJK Felda Bukit Tongkat ditubuhkan pada tahun ini hasil kerjasama antara agensi kerajaan dan pihak swasta bermatlamat merapatkan jurang IT antara penduduk bandar dan luar bandar. Baru 3 bulan beroperasi, pusat ini menyediakan kemudahan 20 buah komputer untuk pengguna manakala 10 buah komputer dihaskan untuk tujuan pembelajaran.
Setelah puas menjelajah Felda Ulu Belitung dan Felda Bukit Tongkat, tiba pula giliran Felda Ulu Penggeli yang cukup sinonim dengan aktiviti lomba lasak iaitu motocross di mana ia mempunyai sebuah litar motocross bertaraf antarabangsa. Di samping itu, keunikan landscape atau muka buminya yang berbukit-bukau membuatkan orang ramai pasti terpegun dengan keindahan kawasan Felda Ulu Penggeli yang seakan-akan sebuah kawasan peranginan tanah tinggi. Ini merupakan antara keistimewaan dan keunikan kawasan-kawasan terbabit selain daripada teras utama masyarakat di sini iaitu aktiviti komuniti. Salah satu warisan bangsa Melayu yang tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, seni silat merupakan satu seni bela diri yang mempunyai pelbagai jenis pencak dan rencah permainan yang membezakannya antara seni bela diri yang lain. Di Felda Ulu Penggeli terdapat sebuah persatuan silat dikenali sebagai Persatuan Seni Silat Gayung Makrifat Ulu Penggeli. Seni silat gayung makrifat yang berpandukan sepenuhnya kepada ajaran Islam dikatakan berasal dari Kepulauan Sumatera dan Jawa. Di samping berfungsi sebagai seni bela diri, ia juga berperanan menyebarkan dakwah dan syiar agama Islam dengan membuktikan segala kekuatan yang ada dalam diri pesilat itu adalah kurniaan Tuhan Yang Maha Satu. Allahu Akbar! Rata-rata ahli-ahli silat yang menyertai persatuan ini muda-muda belaka. Mereka dibimbing dan diberi tunjuk ajar oleh Encik Muhammad Suhaimi Hamzah. Sekarang ni saya berada di Felda Ulu Penggeli dan di sebelah saya sekarang adalah tenaga pengajar. Silat apa tadi? Persatuan Seni Silat Gayung Makrifat Malaysia. Dah berapa lama dah ditubuhkan? Ini dekat 2 tahun lah. 2 tahun lah. Masuk ni. Ada berapa ramai orang ahli kat sini? Sini dekat 50 orang lah. 50 orang. Sebenarnya apa tujuan silat ini ditubuhkan? Tujuan silat ini untuk mengajar benda, membawa satu arah kebaikan lah. Satu arah kebaikan. Dan kita pun memang sambil silat tu bukan saja pertahanan diri, memang kita sambil-sambil tu berdakwah kepada adik-adik kan. Kita panggil adik-adik, sama-sama satu kumpulan tu satu dakwah. Lepas tu kita orang memang jenis silat yang paling unik ah. Berkunjung ke kawasan berbukit-bukau Felda Ulu Penggeli, siapa sangka di sini terdapat sebuah litar motocross bertaraf antarabangsa yang dikelolakan oleh Sepang International Circuit atau SIC. Ia membuktikan bahawa sukan lomba lasak motocross telah lama berakar umbi di kawasan ini. Buktinya terdapat sebuah kelab motocross dikenali sebagai Kelab Motocross Ulu Penggeli yang ditubuhkan pada tahun 1996 yang mempunyai ahli seramai 5 orang. Salah seorang ahli dan tenaga pengajarnya iaitu Encik Muhammad Nur Hafizi Muhammad Hashim telah mengharumkan nama Felda dengan menyertai pelbagai kejohanan yang diadakan termasuk dalam dan luar negara. Bersama dengan saya sekarang adalah Hafizi. Hafizi ni merupakan kata orang tu juara kampung lah kat sini, betul tak? Jadi dah berapa lama dah menyertai ni sukan ni motocross ni? Sejak umur 17 tahun. Sejak umur 17 tahun. Sekarang umur 24. Dah 7 tahun lah pergi aktif. Dalam masa 7 tahun tu apa pencapaian yang paling kata orang tu diingati lah? Pencapaian paling diingati. Banyak Antaranya pernah menangi kat SIC race. Lepas tu Johor race siri. Johor race siri lah. Pernah pergi ke ni level antarabangsa ke? Pernah? Pernah ke Indonesia. Indonesia menyertai pertandingan apa tu? Pertandingan Supercross. Supercross. Untuk menceburkan diri dalam sukan lomba lasak motocross, seseorang perlu mengetahui kategori yang sesuai dengan keupayaan diri masing-masing. Ini kerana terdapat 5 kategori motocross iaitu kategori expert iaitu untuk mereka pakar, kategori novice bagi pelomba baru, kategori trail, kategori junior untuk remaja bawah 16 tahun dan kategori cup cross. Jadi, tunggu apa lagi? Bagi mereka yang berhajat berlomba di litar motocross bertaraf antarabangsa, silalah ke Felda Ulu Penggeli dan alamilah sendiri keseronokannya. Aktiviti kemasyarakatan sering dijalankan di Felda Ulu Penggeli sebagai satu simbol ukhuwah iaitu semangat persaudaraan dan bantu-membantu tanpa mengira habuan dan balasan.
Bertempat di Masjid Felda Ulu Penggeli, aktiviti seperti memasak bubur lambuk sering dianjurkan terutamanya ketika bulan Ramadan. Kebiasaannya, para pengurusan wilayah bersama warga Peneroka saling berganding bahu menyediakan dan memasak juadah wajib ini di bulan puasa untuk diagih-agihkan ke seluruh isi rumah bagi tujuan beramal jariah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ramainya ni. Meriah ni. Wawik, sihat. Nama siapa ni? Nama saya Muhammad Musa Syarif. Pengurus Kedamu. Oh, pengurus kat sini lah. Jadi Encik Yusof, jadi kat depan saya ni bubur lambuk ni kan? Ya. Jadi bubur lambuk ni memang orang kampung ni buat apa tiap-tiap petang ke atau macam mana? Kita adakan aktiviti bubur lambuk ni seminggu sekali lah. Seminggu sekali? Mana setiap hari Khamis. Setiap hari Khamis lah? Setiap hari Khamis kita adakan. Sebenarnya bulan Ramadan ni lah. Kita ada dah banyak tahun dah. Contoh yang sebelum ni pun kita buat macam begini lah. Jadi selain daripada pembuatan bubur lambuk, ada tak program-program lain ke yang dijalankan sempena Ramadan ni? Ada, kita mengadakan tadarus Al-Quran di masjid wanita belah pagi dan petang dan malam lelaki lah. Jadi saya nampak kat sini mereka sama-sama bergotong royong lah. Orang perempuan membungkus kan, lelaki masak bubur lambuk. Sebelum waktu berbuka, sebanyak 400 bungkus bubur lambuk yang telah siap dimasak akan diedar ke seluruh Felda Ulu Penggeli dengan dibantu oleh jemaah masjid, Gerakan Persatuan Wanita dan juga beliawan serta beliawanis Felda Ulu Penggeli. Hantaran dari rumah ke rumah adalah menjadi amalan biasa bagi masyarakat Peneroka di sini. Baik, tadi kita dah masak bubur lambuk ni, kita dah bungkus siap-siap dan sekarang masanya untuk kita agihkan bubur lambuk ni kepada penduduk sekitar Ulu Penggeli ni lah. Satu keunikan ada kat sini, sebab apa? Makcik-makcik, pakcik-pakcik kat sini tak payah susah pergi masjid, sebab kita akan hantar sendiri ke pintu rumah. Betul? Betul. Ini keunikan ada kat sini. Jom kita gerak sekarang.